Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu tiga ni syartul had. InsyaAllah. Kat mana dah? أو أفاد تمييزا. Apa dia? أو أفاد تمييزا. Muka surat 131. au afadat tamyiza. Okey. Boleh. Baca. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أو أفاد التمييز عن بعضه فهو الناقص كالضاحك بالفعل للإنسان فهو رسم بالنسبة إلى ذلك البعض. هذا وما زعمه من أن هذا هو المشهور عند المنطقيين وهم بل المشهور عندهم الأول. وقد بسطت الكلام عليه في شرح الطوالع وغيره. Okey. Au afadat tamyiz. Dia kata apa? Wa naqisun huwa dzikrul khassah wahdaha. La. Bicara tentang tam tu zikrul jins wal khassah. Okey. Okey, kemudiannya naqis resam yang naqis ialah yang menyebut khassah sahaja. Kadhahik bil qabiliyah bil quwah la bil fi'li. Kama qalahu Razi wa ghairuhu. Ini pandangan Imam Razi selain pada Imam Razi. Okay. Dan kata Syekh Zarkashi wal mashhuru inda al-mantiqiyyin di sisi ahli mantiq anna rasf wal mufidu litamyiz. Dia takrifkan dengan ar-rasmu tu yang memberi faedah bagi tamyiz. Fa in afada tamyiza an kulli ma adahu fa huwa tam. Au afada tamyiza an ba'dihi, atau memberi faedah perbezaan daripada ba'di. Tadi jika afadat tamyiza an kulli ma adahu, ni an ba'di ma adahu, maka dikira sebagai fahuwa naqisun, resam yang naqis. Kadhahiki bil fi'li, kadhahiki bil fi'li. Ad-dhahik bil fi'li, yang ketawa sungguh. Makna al-insanu huwa ad-dhahik bil fi'li. Orang yang boleh ketawa dengan sungguh, makna boleh ketawa, bukan ketawa sungguh ni ketawa sungguh ti. Ketawa sungguh ni makna ketawa berdekah-dekah sungguh-sungguh kata, bukan. Makna dia berketawa secara langsung. Ketawa dalam keadaan hasil perbuatan tu secara langsung. Bukan makna mampu ketawa saja. Maka bila begitu, hanya yang ketawa sajalah ditakrif sebagai insan. Makna dia tidak meliputi orang yang mampu ketawa tapi tidak ketawa. Tak, dia hanya meliputi bagi orang yang ketawa saja. Yang ketawa betul-betul je. Bukan yang tak ketawa tapi mampu ketawa tak masuk. Jadi dia tu mentamyizkan an ba'di, sebahagian saja. Maka ini dipanggil resam yang naqis. Kadhahiki bil fi'li, seperti yang ketawa dengan betul-betul nisbah bagi insan. Al-insan huwa dhahik bil fi'l. Fa huwa rasmun bin nisbati lidzalikal ba'. Maka dikira resam nisbah kepada ba'dun tadi. Yang mana ada sifat dhahik bil fi'li tadi. Kata Syekh Zakaria, hadza wa ma za'amahu, ini dan apa yang disangka oleh Syekh Zarkashi itu min anna hadza huwal masyhur. Dia kata wal masyhur inda mantiqiyin kan? Inda mantiqiyin wahmu. Ini silap ni, waham dia ni. Sengka je ni. Balil masyhur indahum al-awwalu. Bahkan yang masyhur di sisi mantiqiyin yang pertama mana? An-naqis huwa dzikrul khas wahdaha. At-tam tu apa dia? Dzikrul khas, dzikrul jins, al-qarib wal khassa. Itu masyhur di sisi mantiqiyin. Hak pertama ni, al-awwal ni merujuk pada apa? Kalau tengok dalam kitab-kitab mantik pun gitulah. Merujuk pada yang takrif mula-mula tu. At-tam zikrul jins wal khassah.
An-naqis huwa dhikrul khassah. Bukan ar-rasmu al-mufidu litamyiz. Tak. Sama ada kullahu ataupun ba'dahu. Tak. Jadi yang pertama itulah yang masyhur di sisi ahli mantiq. Wa qad basattu al-kalama, telah aku panjangkan perbincangan atas ini fi syarhi tawali', dalam kitab syarah tawali'nya, wa ghairihi, dan selainnya. Okey. Terus والخاصة معنى كلي يلزم الشيء أي المختص به ولا يوجد في غيره، وهي أي الخاصة خارجية، الأولى خارجة أي عن حقيقة الشيء، بخلاف الفصل فإنه داخل فيها، وذلك مستفاد من الوضع اللغوي أو الفرض العقلي. okey, khas pula, khassah ni, khassah dia kata sebut khassah, jinsun qarib dan juga khassah. Apa makna khassah? Maknan kulli, satu makna, satu sifat yang kulli, yalzamu syai'a, yang melazimi akan sesuatu. Sifat yang bentuk kulli umum yang melazimi sesuatu, ai al-mukhtassa bihi, yang khusus dengan sesuatu tadi tu. Macam tadi dia kata ad-dhahik kan. Ad-dhahik. Dhahik itu sifat yang mana melazimi bagi diri manusia. Makna bukan lazim makna ghairu munfak, tapi dia lazim, manusia itu ada sifat boleh ketawa. Jadi dia melazimi. Wala yujadu fi ghairi, yang tidak ada pada yang lain. Ia khusus pada manusia. Sebab manusia ni yang boleh bertindak ataupun boleh memberi infial. Bila dapat sesuatu dia ketawa kerana dia faham. Kena faham, ketawa tu kesan daripada dia faham, ada akal. Okay. Wahia al-khassah kharijiyah. Khassah ini satu perkara yang kharijiyah, yang luaran daripada hakikat mahiyah sesuatu. Dia bukan hakikat mahiyah sesuatu, tapi sifat yang luaran, yang mana tak ada dia pun makna tidaklah menafikan mahiyah tersebut. Itu dia sifat kharijiyah. Al-aula katanya kharijah. Tak perlulah ya nisbi tu. Ia kharijah. Al-khassah kharijatun. Bukan kharijiyah lah. Aulanya lah boleh je. Tapi tak ada perlu pada nak ya nisbah. Kerana cukup kharijah tu jadi sifat dia. Tak? Kharijah. Aulanya sebut kharijah lah. Ai an haqiqati syai'. Dia luar daripada hakikat sesuatu. Ketawa tu bukan diri insan. Dia sifat yang luaran, yang mendatang. Makna yang kulli, yang kharijah an syai'. Bi khilafil fasli. Lain dengan fasal. Fasal ni dia termasuk dalam mahiyah sesuatu. Bila kata al-insan hayawanun natiq. Natiqiyah tu, sifat berfikir tu, itu diri hakikat yang membezakan insan daripada haiwan lain. Jadi fasal ni ialah sesuatu yang menjadi asas bagi sesuatu hakikat tu. Fa innahu dakhilun fiha. Kerana dia masuk fiha fi haqiqati syai'. Wa dzalika, dan demikian itu. Mana? Kita kata khassah itu makna kulli yalzamu syai' itu. Dan dia itu kharijah tu, wa dzalika. Ada tulis tak situ? Tulis apa? Kharijah. Syekh Yasin kata apa? Wa dzalika mustafad. Wa dzalika kata apa? Kaunul fasli dakhilan fi wal khassah kharijan anhu. Gitu. Ya. Wa dzalika ay kaunul fasli dakhilan fiha wa al khassati kharijan anha. Itu tu mustafadun minal wad'il lughawi. Difaham beza itu daripada perletakan bahasa. Fasal tu benda yang mana terdiri pada hakikat sesuatu. Sebab dia fasal juzuk-juzuk. Ia bahagian. Tak? Bahagian. Kalau khassah ni benda luaran. Daripada perbezaan tu dipaham daripada perletakan bahasa aul fardhil aqli, ataupun andaian akal. Kerana sesuatu tu sama ada dia, sesuatu yang membezakan itu, imma an yakuna dakhilan fi syai' fa huwa faslun aw kharijan anhu fa huwa khassah.
Itu fardhu aqli. Sebab tak lari sesuatu tu daripada diri sesuatu atau luar daripada diri sesuatu. Baik. Kemudian وشرطها أي الخاصة أن تكون عرضا al-khassati lah. Syaratul khassati. الخاصة أن تكون عرضا لازما مساويا للمحدود الأولى للمرسوم وشرطها الطرد أي كلما وجد المرسوم وجد المرسوم مرسوم دون العكس أي ليس كلما وجد المرسوم وجدت كالعلة الشرعية كالإسكار للتحريم وهذا إنما يأتي على التعريف بالخاصة بالفعل لكن الكلام في التعريف بالخاصة بالقوة وشرطها أن تكون مساوية كما مر فتكون مضطردة منعكسة فلا يصح قوله دون العكس بل حقه أن يقول والعكس أي والعكس صحيح. Syartuhu, syaratnya, ay syartu al-khassah. Apa syarat khassah ni? Antakuna aradan. Khassah ni ialah satu bentuk sifat. Satu sifat laziman musawiyan lil mahdud. Yang melazimi, yang menyamai bagi mahdud. Mahdud ni sesuatu yang dihadkan, sesuatu yang ditakrifkan. Mu'arraf itulah. Kata dia al-aula sebut al-marsum lah, bukan mahdud. Sebab kita bicara tentang resam. Bukan bicara tentang al-had. Al-had iaitu yang terdiri pada jins dan juga fasal. Sekarang ni kita bicara tentang khassah. Kalau takrif dengan khassah ni, orang panggil takrif bil rasmi. Jadi, sepatutnya makna aulanya, laziman musawiyan lil marsum. Gitulah. Melazimi bagi sesuatu yang dibuat resam tu. Yang dibuat takrifkan bagi sesuatu yang ditakrifkan baginya. Wa syartuha, dan syarat khassah ni at-tardu. Mesti dia muttarid. Muttarid dia panggil konsisten daripada aspek ada. Konsisten dari segi aspek ada. Muttarid bahasa moden konsisten. Ada bahasa benda lagi biasa tu. Konsisten lah. Konsisten dengan maknanya ada dia, ada satu lagi. Tapi konsisten daripada sebelah pihak je. Pihak mana? Pihak wujud. Ai kullama wujidatil khassah wujidal marsum. Bila mana ada khassah, ada marsumnya. Dunal aksi, tidak sebaliknya. Akal dia tidak. Mana? Sebab tu dia konsisten sebelah pihak je. Pihak ada, pihak tidak tak. Ai laisa kullama wujidal marsumu wujidat al khassah. Wujidat ini yakni wujidat al khassah. Bukan bila mana tidak didapati marsum, tidak didapati khassah. Tidak. Kullama wujidal marsum wujidah khassah. Bukan. Tak sebaliknya. Makna kalaulah ada apa ni sebelah, konsisten kot sebelah, faham? Konsisten kot sebelah gini, ya, bukan. Dia maknanya sebelah pihak je. Pihak ada dia, ada satu lagi. Tapi kalau ada satu lagi, tak mesti ada dia. Tu. Ia maknanya konsisten sebelah pihak dia. Bukan dua-dua belah pihak. Itu makna al-aks. Makna muttaridan ghairu munakisin. Sinilah. Ghairu munakisin. Muttaridun ghairu munakisin. Dia ittirad dari segi ada dia, ada yang lain. Tapi tidak akah. Makna tak mesti ada yang lain, ada dia. Laisa kullama wujidal marsum. Tidaklah setiap kali adanya marsum, adanya benda yang ditakrifkan itu, adanya khassah. Mesti ada khassah. Maknanya boleh jadi ada marsum tanpa ada khassah. Kal illati syar'iyyah, seperti illah syarak'. Illah syarak'. Kal illati syar'iyyati kal iskari lit tahrim. Seperti illah iskar, memabukkan bagi pengharaman arak. Jadi iskar tu illah bagi haram arak. Kullama wujidal iskaru wujidat tahrim. Bila mana ada sifat memabukkan, maka ada hukum haram. Tapi walaisa kullama wujidal haram wujidal iskar.
Tapi tak mesti adanya perharaman tu adanya iskar. Faham? Boleh jadi dia haram tapi tak mabuk kan? Boleh jadi. Inilah syarat. Maknanya arak. Arak tu sendiri tak memabukkan. Haram tak? Haram? Haram. Sebab apa? Sebab dia arak. Al-khamru haramun. Askara qaliluhu sawa askara qaliluhu am la? Sama ada askara kathiruhu am qaliluhu. Sama ada memabukkan banyak atau sikit tak kira. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, sikit pun haram. Nampak? Perharaman tu ada walaupun tak memabukkan. Banyak baru mabuk, sikit tak mabuk, haram tak? Tetap haram. Kerana perharaman tak mesti ada perharaman tu ada illah memabukkan. Tapi bila ada illah memabukkan, pasti ada hukum haram. Contoh tu illah syariah tu, contoh iskar tadi lah. Ya. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Haram juga. Padahal tak ada pun illah di situ. Itu contoh adanya wujuduhu muttaridan la mun'akisan. Okey. Wa hadha kata Syekh Zakaria, innama ya'ti 'ala at-ta'rifi bil khassati bil fi'li. Ta'rif ini hanya datang kalau khassah itu kita sifatkan khassah bil fi'li. Ad-dhahik bil fi'li. Baru kena. Maknanya dia hanya muttaridun la mun'akisin. Dia hanya muttarid aja. Kalau kita ambil atas ta'rif khassah dengan bil fi'li. Bukan khassah bil quwah. Makna ketawa ad-dhahik bil fi'li. Maka bila mana adanya dhahik, tentu adanya dia itu insan. Tapi tak mesti adanya insan dia itu dhahik. Dhahik bil fi'li. Lakinnal kalama, tetapi kata Tuan Syekh, perbincangan ni fi ta'rifi bil khassati bil quwah. Kita bincang tentang ta'rif khassah bil quwah, bukan bil fi'li. Kemampuan untuk ad-dhahku. Itu. Bukan ketawa dengan sungguh, dengan betul-betul ketawa tu. Al-khassah bil quwah perbincangan. Maka wa syartuha, syarat khassah di sisi perbincangan kita ni, khassah bil quwah, antakuna musawiyatan kama marah. Sama je lah. Syartu khassah antakuna musawiyatan lil marsum. Mulaziman lil marsum. Fatakunu muttaridatan mun'akisatan. Maka dia muttaridah mun'akisah. Jadi dia konsisten daripada dua-dua belah pihak. Nampak tak? Ada dia, ada satu lagi, tak ada satu lagi, tak ada dia. Muttaridatan mun'akisatan. Fala yasihu, maka tidak sah kata musannif itu dunal aksi, tak kena lah. Bal haqquhu an yaqul wal aksu. Dia kena kata wal aksu. Dan sebaliknya, wal aksu sahih, sebaliknya pun betul juga. Maknanya kalau tak ada marsum, tak ada khassah. Tak ada khassah. Ya? Halo, ya. Ya. Salam. Dak ke? Tengah kelas ni. Majlis putih ni. Tak apa. Okey. Baik. Jelas selesai masalah tu. Okey, terus. واللفظي تبديل لفظ بلفظ أشهر منه مرادف له كالبر للقمح وترك التعريف بالمثال وترك التعريف بالمثال هنا وذكر بدله اللفظية وعكس ذلك في الفصل قبله تفننا وتوسعة في الكلام. Okey. Kemudiannya yang seterusnya bahagian tadi at-ta'rif bil haddi wa ta'rif bi ar-rasmi wa ta'rif bi at-ta'rif al-lafzi. Ta'rif lafzi. Apa ta'rif lafzi? Tabdilu lafzin bi lafzin ashhara minhu muradifin lahu. Iaitu tukar lafaz dengan lafaz yang lain yang lebih masyhur daripadanya yang menyamainya. Itu juga kita salah satu bentuk ta'rif.
kita mentakrifkan sesuatu dengan kita tukar lafaz tu dengan lafaz lain yang lebih masyhur, lebih maklum, lebih terkenal, yang menyamai bagi mu'arraf tadi. Contoh al-bur. Ma huwa al-bur? Kita kata takrif ma huwa al-bur. Al-bur huwa al-qamhu. Jadi kita takrif dengan lafzi. Nampak tak? Kalburri lil qamhi, gandum lah. Wa taraka at-ta'rifa bil mithali huna. Di sini musannif dia meninggalkan ta'rif bil misal. Dia meninggalkan ta'rif bil misal. Dia tak sebut ta'rif dengan cara contoh-contoh. Bila kita kata ma huwa al-ismu? Al-ismu Zaidun. Al-ismu ka Zaidin contohnya. Bermula isim tu macam Zaid. Isim. Itu ta'rif bil misal tu. Ma huwa syajaru? Atau ma huwa syajarah? Asy-syajaratu ka kita kata asy-syajaratu ka al pokok dia. Pokok contoh pokok apa dia? Pokok apa? Borkok. Asy-syajaratu ka Borkok. Durian buah. Syajaratul durian tu. Kau apa? Contoh apa ni zuhrah ataupun zahrah ka al-wardu. Kal-wardi ya. Tak. Bunga contohnya mawar. Tu. Makna datangkan ta'rif dengan cara misal. Wa taraka ta'rifa bil misali huna wa dzakara badalahu al-lafziyya wa akasa dzalika fil fasli qablahu. Dia mengakaskan pada fasal sebelumnya. Sebelum ni dia kata ta'rif dengan misal. Sebelum ni fasal kena tengoklah. Ada tak tu sebut fasal apa? Ada kan sebelum ni kan? Semacam dia dah sebut dah sebelum ni lah. Dia sebut ta'rif bil misal. Kenapa? Tafannunan, kerana nak tafannun. Berseni-seni, tafannun. Wa tausi'atan fil kalam, dan juga memperluaskan perbincangan. Jadi ada juga orang bahagikan bentuk takrif ni takrif bil lafzi, ada bahagikan takrif bil misal. Jadi memperluaskan perbincangan dan tafannun fil kalam. Okey, habis. والأكثرون على أن الحد راجع إلى نفس المحدود وحقيقته أي صادق عليهما. وقال القاضي أبو بكر بل راجع إلى قول الحاد المنبئ عن حقيقة المحدود. لا ريب أن قول الحاد المنبئ عما ذكر هو الحد. فيرجع كلامه إلى أن الحد أي المطلق راجع إلى الحد أي المطلق راجع إلى الحد المخصوص أي صادق عليه. وعلى كل من القولين فالحد غير المحدود وإن صدق عليه، إذ الحد يدل على أجزاء الماحية تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا، وبذلك بطل القول بترادفهما، مع أن الترادف إنما يكون في المفردات والرسم فيما ذكر كالحد. salah. هل حد الشيء راجع لنفس المحدود أم لقول الحد؟ Okey, persoalannya lah. Wal aktharuna, ramai di kalangan al-manatiqah, ala anna al-hadda raji'un ila nafsil mahdudi wa haqiqatihi. Had itu dia akan kembali kepada diri mahdud, diri sesuatu yang ditakrifkan, dan hakikat sesuatu yang ditakrifkan. Jadi takrif itu kembali kepada diri sesuatu yang ditakrifkan,
dan hakikat sesuatu itu. Dengan makna apa? Raji'un ila mahdud ay sadiqun alaihima. Ta'rif itu al-had sadiqun ala nafsil mahdud wa haqiqatil mahdud. Dengan makna sadiqun alaihima. Faham Bukan sama, bukan sama. Dengan makna sadiq. Bila kata apa itu hayawanun natiq? Hayawanun natiq itu ialah hakikat al-insan. Ialah nafsul mahdud. Faham? Mahdud dia apa? Mahdud dia al-insan. Hak dia apa? Hayawanun natiq. Faham? Ini mahdud. Benda yang kita hadkan. Hayawanun natiq ialah had. Jadi had itu kembali kepada diri mahdud tu lah. Hayawan natiq tu apa? Diri nafsu sadiqun ala al-insan. Kembali pada nafsi al-mahdud wa haqiqati al-mahdud. Qala al-Qadhi Abu Bakar Bakilani kata, bal raji'un ila qaulil haddi al-munbi'i an haqiqatil mahdud. Al-had ini kembali pada qaulil haddi, perkataan orang yang membuat had. Al-haddi itu orang buat had, bukan diri mahdud. Al-had ini, takrif ni, dia kembali pada perkataan orang yang buat had tu, bukan diri benda tu. Jadi al-had raji'un ila qaulil haddi, kepada perkataan orang yang buat had, orang yang buat takrif. Al-munbi'i, yang menceritakan. Yang menceritakan bu ini yang mubayyini. Al-munbi al-mubayyin, yang menerangkan an haqiqatil mahdud, yang menerangkan hakikat mahdud. Jadi makna apa? Ada wasitah tu. Abu Bakar Bakilani kata had ni kembali kepada haddi, orang yang buat had, yang menceritakan tentang mahdud. Jadi ada wasitah. Wasitah antara had mahdud tu apa dia? Al-had, orang yang buat had tu. Tadi langsung had itu kembali pada diri mahdud. Okey. Al-munbi'i an haqiqatil mahdud. Kata Syekh Zakaria. Tengok kata muhakkik ni. La raiba anna al-qaul al-haddi, tidak ada ragu-ragu bahawa perkataan al-haddi, orang yang buat had itu, al-munbi'i, yang menceritakan amma dzukira, daripada apa yang disebut tu, tak syok lagi wal had, itu had. Perkataan orang yang buat takrif itu takrif tu. Perkataan dia kata apa? Dia kata insan tu hayawanun natiq. Dan perkataan orang yang bercakap tu apa? Tu diri takrif. Fayarji'u kalamuhu ila annal had, maka kembalilah juga perkataannya bahawa had itu ay al-mutlaq. Al-haddul mutlaq raji'un ila al-hadd ila al-makhsus, ila al-haddil makhsus. Kembali kepada had yang makhsus. Apa dia? Ay sadiqun alaihi, iaitu yang terbenar atasnya. Jadi kalau dia kata al-had raji'un ila al-haddi tu, yang menceritakan an haqiqatil mahdud tu. Jadi kembali kalam Abu Bakar Bakilani kepada had yang mutlak itu, tetap kembali kepada had yang maksus. Had yang maksus, maknanya kembali pada takrif juga, yakni sadiqun alaih, terbenar atasnya. Wa ala kullin minal qaulaini, atas dua-dua qaul tadi, sama ada kita kata al-haddu raji'un ila nafsil mahdud, ataupun al-haddu raji'un ila qaulil hadi. Atas dua-dua tu, fal haddu ghairul mahdud, had bukan diri mahdud. Hayawanun natiq itu had, takrif. Dia tu bukan diri insan di segi mana? Dia tu benda berbeza. Beza ke mana? Ni had, ni mahdud. Dia bukan sama. Wa in sadaqa alaih, walaupun betul, kerana berbetulan, makna kenalah hayawanun natiq atas diri insan. Tapi insan tu kalimah lain, hayawanun natiq akan kalimah lain. Begitulah. Kita nak senang faham. Kita letak lalu kalimah. Insan tu satu kalimah. Hayawanun natiq kalimah lain. Walaupun hayawanun natiq berbetulan dan kena kepada diri insan,
tapi dia benda berbeza. Hak ni insan, satu kalimah terdiri pada kat huruf insan. Alif nun si alif nun. Hak ni hayawanun natiq, daripada hayawan alif nun, nun alif taqa. Tak. Lain tu. Nak kata sama kat mana? Wa in sadaqa alaihi idhil haddu yadullu ala ajza'il mahiyati tafsilan. Kerana had itu dia menunjukkan atas juzuk mahiyah secara tafsir. Ta'rif tu apa? Ta'rif ni dia tunjuk atas juzuk mahiyah, mahiyah syai', mahiyatul mahdud secara tafsir. Apa itu hayawan? Apa itu insan? Hayawanun natiq. Tengok. Dia telah mentafsirkan hakikat diri insan. Dia tafsirkan mahiyah dia, ada jins dia, ada fasa dia. Hayawan natiq. Sama ke dengan sepatah insan tu dari segi sama? Tak sama. Hak ni menunjuk atas jalan tafsir. Wal mahdud yadullu alaiha ijmalan. Mahdud. Mana? Insan. Insan menunjuk atas hakikat. Mahiyah itu juzuk mahiyah secara umum. Bukan secara tafsir. Insan. Oh, faham insan tu. Tapi adakah dia menunjuk secara tafsir? Tak. Kerana faham secara umum gitu je. Tapi bila kita takrifkan dia, hayawanun natiq. Keluar dah situ fasa-fasa dia. Keluar dah juzuk-juzuk mahiyah tu. Wa bidzalika. Nampak beza? Wa bidzalika batalal qawlu bitaradufihima. Dengan itu terbatallah, silaplah pandangan yang mengatakan taraduf. Al haddu huwal mahdud. Dengan maksudnya taradufil haddi wal mahdud. Had dan mahdud tu sama. Sama dari segi maknanya taraduf. Tak betul. Ma'a anna taradufa kenapa? Walhal taraduf innama yakunu fi mufradat. Taraduf hanya berlaku pada mufradat. Benda yang sama-sama mufrad, boleh kita kata taraduf. Dia kena sama. Burrun qamhun, boleh ya? Qittatun hirrah, boleh ya? Nampak tak? Sama. Tapi kalau berbeza, tak boleh. Tak sama dah tu. Hak ni sepatah, hak ni dua patah. Tak sama. Dia dah panggil taraduf itu. Inna ma yakunu fil mufradat warasmu fi habis itu. Warasmu fi ma dzukira kal haddi. Dah resang macam mana? Resang pada barang tersebut itu sama macam had. Ada juga. Sama, hukumnya samalah. Mana? Adakah ar-rasmu yarji'u ila nafsil marsum ataupun ila qaulir rasim? Ya gitu. Samalah hukum dia. Habis. Kemudian وشرطه أي الحد أي الحد وشرطه أي الحد أن يؤتى فيه بالجنس والفصل وبالجنس القريب كالحيوان في الإنسان دون البعيد نحو الموجود والجسم النامي وألا يجعل المختص بنوع فصلا لجنسه كالجسم النامي الضاحك في حد الحيوان لخروج ما عدا الإنسان عنه نحو الفرس وألا يعرفه أي الشيء بنفسه يعرفه أي الشيء بنفسه فقط أو مع غيرهما لئلا يلزم أن يكون العلم به قبل العلم بذلك فيلزم تقديم الشيء على نفسه كالإنسان بشر والبشر محركة الإنسان ذكرا كان أو أنثى واحدا أو جمعا وقد يثنى ويجمع أبشارا وظاهر الجلد والجسد من الإنسان قيل وغيره جمع بشرة وأبشار جمع الجمع أو حيوان بشر إذ البشر نفس الإنسان أي معنى وإلا فهو مرادف له. Banyak syarat Ambil silsilah. Okey. Mana tadi?
wa syartuhu, dan syaratnya, syaratul haddi an yu'ta fihi bil jinsi wal fasli, bahawa didatangkan pada had itu dengan jins dengan fasal. Wa bil jinsil qarib, bahkan dengan jinsil qarib. Okay. Jinsi al-qarib kal hayawani fil insan. Contoh, hayawan pada contoh manusia. Jadi manusia itu had dia apa? Takrif dia apa? Hayawanun. Itu jinsun. Jinsun kepada insan. Dunal ba'id. Jinsin qarib. Kita tak boleh buat mari jinsun ba'id. Apa itu insan? Hayawanun natiq. Tak, kita ambil jenis yang jauh. Maknanya kategori yang jauh sikit. Kategori yang paling dekat dengan diri insan ialah hayawan lah. Kita buat datang jauh. Tu dak panggil had tu. Contoh nahul maujud. Mahwal insan maujudun natiqun. Bukan had lah tu. Wal jismin nami. Mahwal insan jismun namiyun natiqun. Jisim yang bertumbuh-tumbuh. Nami ni boleh berkembang, tumbuh. Badan kita kan membesar kan. Jismun nami banyak. Sebab apa? Jismun nami masuk apa? Masuk haiwan dan masuk tumbuhan. Apa tak? Tumbuhan pun boleh membesar kan? Jismun nami. Jamadat dah masuk. Maujud luar lagi. Maujud jenis atas lagi. Sebab maujud masuk belaka. Sama ada jismun nami atau jismun ghairu nami. Apa wa alla yaj'ala al-mukhtassa binaw'in faslan, dan tidak dijadikan al-mukhtass binaw'in, yang khusus dengan nau' itu, sebagai fasal. Fasal kepada jinsihi. Fasal kepada jinsihi, jenis dia. Al-mukhtass binaw'in. Mukhtas binaw'in masuk mana? Makna khassah. Khassah ni. Dia tidak jadikan sifat yang mukhtas binaw'in, sifat yang khusus bagi nau'. Nau' sini merujuk kepada mahduk tu lah, insan. Insan dipanggil nau'. Nampak Dia tidak jadikan mukhtas binaw'in, sifat yang khusus bagi satu nau' tu, sebagai fasal. Li jinsihi. Contoh kata, ka al-jismin nami ad-dhahik. Jismin nami ad-dhahik. Fi haddil hayawan, pada had hayawan. Mana? Apa dia hayawan? Al hayawanu wa jismun nami dhahik. Mana? Hayawan, dia takrif hayawan apa? Jismun. Tengok ni. Kat mana dia sini dia nak cerita ni. Al hayawan ialah jismun nami. Jisim yang berkembang. Itu haddu apa tu? Qarib ke ba'id? Qarib. Dia haddu qarib ni. Sebab maujud, kemudian bagi pula jisim nami ghairu nami. Lepas jisim nami itu bagi dua pula. Hayawan dengan ashjar. Nabat. Hayawan wa nabat. Okey, nampak. Jadi hayawan, dia jinsi yang paling hampir dengannya ialah jismun nami, iaitu jisim yang berkembang. Yang membezakan dia dengan apa nama ni, tumbuhan, tumbuhan pun jismun nami. Apa yang membezakan dia? Membezakannya ialah sifat fasal dia. Maka ditakrifkan haiwan dengan jismun nami dhahik. Isunya mana? Isunya pada kalimah dhahik tu. Fasal tu. Maka di sini dia menjadikan sifat yang khusus dengan satu nau' jadi fasal. Sekarang ni, jismun nami ni ialah jinsun bagi hayawan. Okay. Nampak tak tadi? Anda tulis tak? Tadi maujud tak? Maujud. Lepas tu maujud bagi pula pada dua. Jismun nami dan juga jismun ghairu namin. Jamadat ni. Jamadat. Okey.
Lepas tu jismun nami bagi dua pula. Hayawan, hayawan dan juga nabat. Faham? Hayawan bagi dua pula. Insan dan juga lain pada insan, ghairu insan. Okey. Bahaim ke ikutlah. Jadi nampak situ. Jadi dia akan ambil fasa paling dekat. Insan, fasa paling dekat dia, jismu paling dekat dia. Jismu pula, jinsun. Jinsun paling dekat bagi insan, hayawan. Hayawan pula, jinsun paling dekat ialah jismun nami. Jinsun, jenis yang paling dekat, yang nak buat jadi takrif ialah jismun nami. Faham? Itu cara buat takrif gitu. Pengkategorian, pengklasifikasian dia tu. Maujud, jismun nami, jismun ghairu nami. Jismun nami pula hayawan, nabat. Lepas tu hayawan pula insan, ghairu insan. Jadi jinsun bagi sesuatu, contoh insan ialah kita ambil yang paling dekat. Paling dekat dia ialah atas dia, hayawan. Okey. Jinsun bagi hayawan paling dekat ialah atas dia, jismun nami. Okey. Dia kata hayawan ni jismun nami dahikun. Jinsun qari dah, tapi fasa dia itu ialah mukhtassun binau'in, sifat yang khusus bagi satu nau'. Mana? Dhahik ni sifat manusia je. Jadi dia menjadikan fasal bagi hayawan itu ialah sifat yang mukhtassun dengan satu nau' saja. Kerana yang dhahik ni hanya manusia, insan saja. Haiwan tak dhahik. Okey. Kenapa? Li khuruji ma adal insana, kerana keluarnya yang selain daripada manusia, anil hayawan. Kalau gitu, kalau kita kata al hayawan jismun namin dhahik, makna lembu dak lah. Tak. Lembu dak lah, kucing dak lah. Padahal dia hayawan juga. Nahwul faras, seumpama al faras. Tak. Keluarlah seumpama faras. Kuda dak masuklah. Okey. Yang seterusnya, wa alla yu'arrifahu, dan jangan dia takrifkan syai' itu binafsihi, dengan dirinya faqat sahaja. Dia tidak takrifkan sesuatu tu dengan dirinya sahaja. Au ma'a ghairiha, atau selain pada dirinya. Okey, contoh mana? Contoh takrif dengan diri dia saja. Contohnya al-insan basyarun. Kenapa? Kerana insan tu basyar, basyar tu insan. Itu mentakrifkan sesuatu binafsihi faqat. Okay. Yang kedua, mentakrifkan sesuatu dengan nafsihi ma'a ghairihi. Contoh, al-insan hayawanun basyarun. Hayawanun basyarun. Betul tak? Al-insanu hayawan. Basyarun pula. Al-insan basyarun, jelaslah. Dia tok satu lagi. Dia tok jenis jinsun qari'. Al-insan hayawanun basyarun. Jadi, jangan ditakrifkan sesuatu dengan dirinya saja. Au ma'a ghairiha. Li'alla yalzama an yakuna al-ilmu bihi. Supaya tidak lazimlah bahawa tahu sesuatu tu qabla al-ilmi bidhalika. Sebelum tahu tentang perkara itu. Supaya apa? Tak jadi dau sini. Nak tahu perkara tu, kena tahu sebelumnya perkara selagi. Nak tahu perkara selagi, kena tahu sebelum tu perkara sebab tadi. Nak tahu insan tu apa? Insan tu basyar. Apa itu basyar? Nak tahu basyar tu, kena tahu insan. Supaya tidak lazim tahulah sesuatu tu sebelum tahu dengan demikian itu. Fayalzamu taqdimu syai'i ala nafsihi. Lazimlah mendahului sesuatu atas dirinya sendiri. Nak tahu basyar, nak tahu insan, kena tahu basyar. Nak tahu basyar, kena tahu insan. Lazim sesuatu tu mendahului dirinya sendiri. Orang panggil dawa ni. Kal insanu basyarun. Contoh, al insanu basyarun. Manusia itu basyar. Okey. Tu dia. Lepas tu kemudian basyar. Dhabit macam mana? Wal basyaru muharrakatun. Ditahrikkan. Basyarun, bukan bishrun. Basyarun. Dengan muharrakatun. Ai muharrakatu huruf tadi. Ba, shin, ra. Insan ialah al-insan. Umum. Zakaron kana, laki au untha, atau ramai. Wahidan, seorang, au jam'an. Banyak pun orang panggil basyar juga.
Banyak pun panggil bashar kok. Wa qad yusanna. Kadang-kadang di ha. 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 Wa qad yusanna. Ha. Di di musanna. Jadi ke mana? Hmm? Hmm. Waqad yusanna mana? Jadi mana? Basyaratun. Yu'annah tu tak? Yusanna sudah. Basyarani. Ditasniahkan. Basyarani. Kalau dijadikan perempuan yu'annasu. Ni waqad yusanna, dan kadang-kadang dimusannakan juga dia. Basyarani. Hadza basyarani. Basyarani Basyarani. Kadang-kadang ditasniahkan dia. Ditasniahkan dia. Ditasniahkan dia menjadi basyarani. Faqalu anu'minu li basyaraini. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina. Wa qaumuhuma lana 'abidun. Kata Fir'aun lah. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Fir'aun kata surah Al-Mu'minun, maka mereka berkata anu'minu li basyaraini, perlukah kita beriman dengan dua orang ni, Musa dengan Harun? Mithlina, dia macam kita juga. Wa qaumuhuma lana 'abidun. Kaum dia ni Bani Israel hamba bagi kita. Nampak? Wa qad yusanna wa yujma'u, dan dijamakkan absyara. Padahal dia kalimah basyar pun dia memberi makna seorang dah banyak. Tapi kadang-kadang dimusannakan juga dan dijamakkan. Jadi basyaru itu zahirul jildi wal jasadi minal insan. Apa makna basyaru tu? Dia itu zahir kulit dan jasad manusia. Ni basyar ni. Basyarah makna kulit-kulit. Yang ambil pada situ, manusia ni panggil basyar sebab manusia ni berkulit. Ada kulit dia. Kulit yang nampak. Jin tak boleh panggil basyar. Tak nampak. Wakila ghairuhu wa ghairihi. Minal insani wa ghairihi. Ada kata kil zahirul jidi wa jasadi minal insan wa ghairihi wa ghairi insan. Masuklah jin juga. Ada kata kil. Jam'u basyaratin. Jadi basyarun tu jamak pada basyarah. Seperti tamratun. Tamrun jamak pada tamratun. Tak. Tamrun jamak pada tamratun. Okay. Nakhlun jamak nakhlah. Dia mufradnya dengan ta. Basyarah jamak dia ialah basyarun. Jadi basyarun tu jam'u basyarah. Wa absyarun. Absyar tu apa dia? Jam'ul jam'i. Jamak pada jamak. Basyarun tu jamak dah. Absyar tu jamak pada jamak. Au apa tu? Hayawanun basyarun. Ini apa ni? Ini contoh apa ni? Hayawanun basyarun ni contoh apa ni? Au ma'a ghairiha kan? An yu'arrifa syai' bi nafsihi au ma'a ghairiha. An yu'arrifa syai' bi nafsihi ma'a ghairiha. Jadi ditakrifkan insan tu hayawanun basyarun. Kenapa? Idzil basyaru nafsul insan, kerana basyarun itu diri manusia dah. Ai ma'nan,
Dari segi makna, wa illa fahuwa muradifun lahu, kalau dak dikira muradif lah tu. Basyarun dengan haiwan tu, dengan insan tu muradif. Kemudian kata pengarang, wa alla yaj'ala juz'al mahdudi jinsan lahu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa banyak kita? Banyak itu. Buat tarikh ya.